Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Berjumpa kembali. Kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita bab 1 bahagian 3 iaitu membuat keputusan berdasarkan aspek penting dan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Baiklah murid-murid, bagaimana kita membuat keputusan berdasarkan aspek penting? Sebelum membuat keputusan, aspek-aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Okey, di sini cikgu ada contoh. Contoh ini diambil daripada buku teks ASK tingkatan 1. Okey, contoh. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Raja di bawah menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Postman diminta untuk mengelakkan laluan AD kerana terdapat jalan rosak. Pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasnya. Okey, berdasarkan contoh soalan ini, aspek-aspek penting untuk menyelesaikan tugasan ialah pilih laluan yang tidak melalui laluan AD. Ini laluan AD. Dan pilih laluan yang paling dekat. Kita diberi jarak bagi setiap laluan itu. Okey. Dan kita kena ingat aspek-aspek penting yang perlu kita tekankan di sini. Okey, mari kita lihat bagaimanakah kita selesaikan masalah ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat beberapa pilihan laluan yang telah ditunjukkan pada rajah di bawah dan rajah yang seterusnya. Laluan pilihan ini hendaklah kita buat secara kaedah cuba jaya. Kita cuba-cuba saja. Okey, yang penting semua laluan A hinggalah ke G dilalui. Okey. Okey, laluan yang pertama, okey, kita akan pergi daripada A ke B, B ke C, C ke E ke D, D ke F dan F ke G. Jumlah jarak untuk laluan pertama ialah 52 km. Kita tambahkan saja semua laluan itu tadi. Okey. Kemudian kita cuba lagi laluan seterusnya. Okey, kita cuba cari laluan lain. A pergi ke B, B ke C, C ke E ke G, G ke F dan F ke D. Okey, laluan kedua ini jumlah jarak yang kita dapati selepas kita menjumlahkan laluan kedua ini kita akan dapat 46 km. Mari lagi kita lihat laluan-laluan seterusnya. Okey, laluan ketiga ialah kita bermula daripada A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, G ke E dan E ke C. Jumlah keseluruhan jarak yang kita lalui untuk laluan kedua ialah 47 km. Kita cari lagi laluan seterusnya murid-murid. Okey, laluan seterusnya, laluan keempat ialah A ke D, D ke B, B ke C, C ke E ke G dan G ke F. Jumlah jarak untuk laluan keempat ialah kita dapati jumlah dia ialah 47 km. Kita lihat lagi laluan-laluan yang kita boleh dapati sebentar lagi. Seterusnya murid-murid, laluan kelima iaitu A ke D, D ke F, F ke G, G ke E ke C dan C ke B. Okey, ini cara kita menulis laluan yang kita lalui dan jumlah jarak yang kita dapat untuk laluan ini ialah 44 km. Dan akhir sekali, laluan keenam, kita akan dapati kita punya laluan keenam, kita bermula daripada A ke D, D ke B, B ke C, C ke
E ke F dan F ke G. Jumlah jarak yang kita dapati ialah 46 km. Okey, murid-murid, hasil laluan yang kita telah bina tadi, kita boleh tulis dalam bentuk jadual. Okey, so laluan-laluan yang kita ada tadi, kita ada 6 laluan, iaitu laluan 1 hinggalah ke laluan 6. Okey, kita sudah jumlahkan jarak setiap laluan. Kemudian barulah kita lihat aspek penting bagi soalan atau situasi tadi. Okey, aspek penting ialah laluan yang tidak mengandungi AD dan jarak terpendek. Okey, maka laluan 4, laluan 4, laluan 5 dan laluan 6 tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi kita tidak boleh ambil laluan keempat. Okey, kita kena buang ni laluan keempat, kita tidak mau ambil. Laluan kelima pun tidak mau ambil. Laluan keenam pun tidak mau ambil sebab ada laluan AD. Okey. Okey. Terus kita tinggal 3 lagi pilihan laluan, iaitu laluan 1, 2 dan 3. Di mana laluan ini cukup syarat, iaitu tidak melalui AD. Dan setelah kita lihat laluan-laluan ini, laluan 2 ialah yang terbaik kerana memenuhi syarat dan jarak yang dikehendaki. Okey, jadi setelah kita kaji, 2 ialah pilihan yang terbaik. So, kesimpulannya, laluan terpendek ialah laluan 2, iaitu dari A ke B, B ke C, C ke E ke G dan G ke F. Jumlah dia ialah 46 kilometer. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, situasi ini cikgu ambil daripada buku teks ASK tingkatan 1. Murid-murid boleh rujuk balik buku teks selepas ini. Situasi 1. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah di bawah yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak, iaitu kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Bagaimana anda menyusun kotak-kotak tersebut? Okey, ini rajah menunjukkan 10 buah bungkusan berlainan tinggi ya murid-murid. Dan kita perlu susun 10 bungkusan ini ke dalam 4 buah kotak. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Baiklah murid-murid, kita akan mulakan dengan kotak yang paling tinggi sehinggalah ke kotak yang paling rendah, iaitu kotak 120 paling tinggi dan kotak yang paling rendah ialah 30. Cuba murid-murid perhatikan betul-betul bagaimana kita menyusun kotak ini. Okey, murid-murid, setelah kita lihat animasi tadi, bagaimana kita menyusun kotak-kotak ke dalam 4 kotak yang disediakan, kita dapatkah anda mengecamkan corak dalam langkah-langkah penyelesaian yang dilaksanakan? Okey, sebenarnya kaedah yang digunakan adalah yang pertama, memasukkan bungkusan mengikut urutan ketinggian bungkusan, iaitu bermula dengan bungkusan yang paling tinggi. Seterusnya, bungkusan kedua besar diisikan ke dalam kotak yang baharu dengan syarat kotak yang telah digunakan tiada ruang yang mencukupi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh soalan ataupun situasi kedua.
Anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Jadual di bawah menunjukkan jumlah ahli dalam setiap kumpulan. Okey, kita ada pelancong seramai 76 orang. Ada 10 kumpulan. Kita mau sediakan bas. Jadi bagaimana kita mau sediakan bas yang boleh memuatkan 20 penumpang dalam satu bas di mana syaratnya ialah setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan dengan kumpulan yang paling ramai iaitu kumpulan 3 seramai 12 orang ahli sehinggalah kepada kumpulan yang paling sedikit iaitu kumpulan 5 dengan 3 orang ahli. Cuba lihat betul-betul ya murid-murid bagaimana kita menyusun kedudukan semua kumpulan ahli. Ya, murid-murid, hasil daripada animasi tadi, dapatkah murid-murid mengecamkan corak dalam langkah-langkah penyelesaian yang dilaksanakan? Okey, kita dapati kaedah yang digunakan adalah yang pertama, mengisi ruang yang pertama dalam bilangan yang paling banyak dan diikuti dengan bilangan yang kedua terbanyak. Okey, langkah satu ini diulangi sehingga semua ruang dipenuhi. Okey, cikgu harap murid-murid faham semua konsep yang telah kita pelajari dalam bab 1 bahagian 3 ini. Okey, kerja rumah yang akan cikgu bagi sebentar lagi, sila buat. Jumpa lagi. Bye.